Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Taala pada pagi yang berbahagia ini kita dijumpakan di atas talian tazkirah pagi yang dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, ya, untuk kita membuat sedikit perkongsian. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat yang dapat meningkatkan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bincang pada hari ini ialah transformasi jiwa, ya. Ini adalah sesuatu yang berkesesuaian dengan hampirnya kita untuk masuk ke dalam tahun baru, ya. Yang mana tahun baru ianya membawakan satu idea untuk kita berubah, untuk kita menjadi lebih baik, kerana setiap detik dan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini adalah modal untuk kita meningkat, ya, kedudukan dan juga martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang sebenar-benar yang matters berkenaan dengan kita, sesuatu yang sangat utama dan signifikan adalah bagaimana kita di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang ada manusia begitu sibuk untuk menggembirakan manusia, dia lupa untuk nak redakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang hanya mementingkan bagaimana sisi pandangan makhluk terhadap dirinya dan dia lupa sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Ada manusia yang dia malu dengan makhluk tapi dia tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia malu untuk lakukan contohnya sesuatu perkara itu di hadapan khalayak ramai kerana nanti manusia tahu dia membuat satu onar ataupun perkara yang buruk, perkara maksiat. Tetapi apabila dia berseorangan diri, dia meremehkan pandangan Allah SWT terhadap dirinya, ya. Maka segalanya itu perlukan perubahan yang ianya bermula daripada dalam. Ya, apabila kita kata berubah, ya, setiap tahun berlalu dan semua itu menghampirkan kita kepada meninggalnya kita daripada dunia ini. Setiap daripada detik yang berlalu ianya mendekatkan kita kepada tembok kematian. Dan setiap daripada kita pasti akan tinggalkan dunia ini, setiap daripada kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana perjumpaan kita dengan Allah menjadi hari yang paling bahagia untuk kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hari yang penuh dengan keuntungan untuk diri kita. Segalanya itu usahanya adalah di dunia ini. Betapa singkatnya masa yang Allah Ta'ala bagi, betapa pendeknya umur yang Allah Ta'ala kurniakan di atas dunia ini, yang mana setiap saat dan setiap detik adalah modal untuk kita mendapat keuntungan, kebahagiaan dan kejayaan yang hakiki apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kejayaan itu apabila kita tingkatkan rohani kita. Pertama sekali, kita fikirkan bagaimana kekhusyukan hati kita. Kalau kita nak tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana Allah Taala di sisi kita. Adakah kita sentiasa lalai daripada Allah ataupun kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam salat, adakah kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana Allah Subhanahu Wa Taala bertakhta di jiwa kita, itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita adalah orang yang banyak lalai dan banyak leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang sentiasa menerawang, maka kedudukan seseorang, kedudukan kita itu adalah rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seseorang yang hatinya sentiasa terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
hatinya sentiasa tertambat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sentiasa tenggelam dalam pengingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ulama mengatakan jika kamu ingin mengetahui bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tinggi ataupun rendah, kamu lihat bagaimana Allah di sisi kamu. Ya. Dan ulama juga mengatakan selagi mana kamu meremehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana kamu meremehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, memandang enteng kepada apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kamu tidak ambil peduli tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup di atas dunia ini, kamu meremehkan undang-undang Allah, kamu meremehkan peraturan Allah, kamu meremehkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebenarnya itulah sebenarnya kepedulian kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ucap ini adalah ulama sufi. Ya. Jadi jika seseorang itu memandang ringan syariat Allah Ta'ala, pandang ringan, pandang remeh, maka kedudukannya di sisi Allah Ta'ala begitulah, rendah. Ya. Sebab tu ulama mengatakan sebenarnya kamu boleh tahu kedudukan kamu di sisi Allah itu, sama ada tinggi ataupun rendah. Lihat bagaimana, pertamanya bagaimana hati kamu dengan Allah SWT. Pautannya, ikatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sekadar ikatan hati saja tidak mencukupi. Di atas dunia ini adalah darul asbab. Jadi perlukan asbab untuk menzahirkan apa yang berada di dalam ikatan hati tersebut. Maka anggota badan dizahirkan. Anggota badan adalah asbab untuk menzahirkan makna kepedulian kita itu kepada Allah SWT, pengingatan kita itu kepada Allah SWT, ambil berat kita terhadap Allah SWT, keutamaan kita di sisi kita terhadap Allah SWT. Ya. Jadi ulama kata selagi kamu tidak mengambil berat tentang syariat Allah SWT, sebenarnya kamu tak pandang bahawa Allah Ta'ala itu penting dalam hidup kamu. Ya. Sebab kamu pandang remeh undang-undangnya. Di dunia ini saja kalau kita bekerja di sebuah syarikat, ya, dan kita memandang enteng undang-undang dalam syarikat, memandang enteng peraturan dalam company, ya, alamatnya tak lama lagi dia akan dipecat, akan dibuang kerja. Kerana apa? Dia adalah orang yang tidak diingini di dalam syarikat sebenarnya. Dipanggil apa? Persona non grata, apa namanya tu? Persona non grata, orang yang tak diingini, orang yang tak disukai. Sebab apa? Sebab nak kerja dengan syarikat, kan? Nak dapat gaji daripada syarikat, tetapi apa yang menjadi peraturan syarikat, apa yang menjadi misi syarikat, dia tak nak ikut. Ya. Jadi apabila bos dapati dia tidak ada kepedulian terhadap peraturan undang-undang dalam syarikat, dalam company, dan dia melanggarnya, maka dia boleh dipecat. Ya. Tetapi di atas dunia ini, ya, kita hidup dalam dunia yang diciptakan Allah, maka rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala tak terus keluarkan dia daripada dunia ini. Allah masih bagi peluang kepada dia. Tapi dia, kedudukannya adalah rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tadi, bekerja dengan syarikat, bos boleh terus pecat dia daripada kerja. Tapi di dunia ini sebab Tuhan kita, Allah Ta'ala, Tuhan kita Allah Ta'ala, Maha Rahman, Maha Rahim. Dia masih bagi peluang untuk kita tingkatkan lagi. Transformasi lagi jiwa kita, diri kita, ubah hidup kita, ubah diri kita, ubah cara fikir kita. Ya. Di dunia pada zaman ini, kalau kita tengok betapa banyak kerosakan, berapa banyak corruption, ya, kita panggil sebagai corruption. Sampaikan dalam memahami corruption itu pun berlaku corruption. Ya. Dalam memahami corruption pun berlaku corruption. Ya. Apa maksudnya?
Maksudnya dalam memahami makna corruption yang sebenar, ramai manusia, bahkan termasuk umat Islam, masih keliru dalam memahami sebenarnya punca corruption. Apa makna hakikat corruption yang sebenar. Ya. Pada hari ini, apabila ada orang sebut corruption, apa yang terbayang dalam mindanya? Ya. Dia akan terbayang sesuatu yang bersifat zahir semata-mata. Sesuatu yang bersifat zahir semata-mata. Yang kita tidak menafikan bahawa itu juga corruption. Ya. Tetapi apa yang silap apabila corruption itu hanya diterhadkan kepada makna-makna kerosakan yang zahir, kezaliman yang zahir, ataupun pengkhianatan yang zahir, pembelotan yang zahir, dan cuba untuk fix up hanya di zahir itu sahaja semata-mata tanpa mementingkan ada suatu perkara yang lebih penting untuk diperbetulkan, ada suatu perkara yang lebih utama untuk dititik beratkan, kerana di situlah punca segala corruption, maka di situ terletaknya kekeliruan, kepincangan dan kesalahan dalam memahami makna corruption yang sebenar. Ya, corruption yang zahir ini seperti rasuah, seperti apa lagi? Seperti pengkhianatan, seperti pembelotan. Apa lagi corruption? Ya. Menjatuhkan orang lain dengan cara yang zalim. Itu semua memang corruption, sesuatu yang bersifat zahir. Ya. Dan undang-undang perlu ada untuk nak menangani corruption tersebut. Dan corruption berlaku di seluruh dunia, termasuk negara kita. Termasuk orang-orang atasan. Ya, mereka ada sebahagian daripada mereka yang terlibat dalam corruption. Bukan sahaja orang atasan tetapi juga orang bawahan, juga orang pertengahan. Ya. Jadi corruption yang bersifat zahir ini memang perlu dibasmi, perlu dibanteras dengan akta dan juga undang-undang, tetapi juga perlu difikirkan untuk nak memutuskan circle corruption ini. Ia perlu balik kepada akar, perlu merawat akarnya, perlu merawat punca umbinya, akar umbi. Di mana, kenapa berlakunya corruption yang bersifat zahir itu? Akhirnya dia kembali kepada hati manusia. Dia kembali kepada jiwa manusia. Dia kembali kepada batin manusia. Dia kembali kepada kalbu manusia. Yang ini jika tidak fix up, maka corruption yang berlaku secara zahir akan terus berlaku. Ianya akan terus berantaian. Ya. Kenapa? Kerana hati tidak dididik. Hati tidak dididik untuk takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tidak dilatih untuk menjadi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka corruption itu dia akan pusing macam meroda, pusing lagi. Ya, sudah tentu daripada ramai-ramai manusia pasti ada yang terlepas dan sebagainya, tetapi sebagai suatu usaha untuk nak menunjukkan bahawa corruption perlu dibanteras bukan sahaja daripada sudut yang zahir, tetapi juga hendaklah dirawat pada akarnya. Ya. Sekali lagi, mana hati-hati manusia tidak diambil berat oleh mana-mana pun kerajaan di dunia ini. Jika hati manusia tidak diambil berat untuk dididik, untuk dilatih, maka akan dilihatlah kerosakan yang zahir itu berterusan dengan lebih berleluasa, dengan lebih sewenang-wenangnya, dengan lebih bermaharajalela, dan akhirnya akan melahirkan generasi yang corrupted. Kalau hati tidak dibaiki, akan terus melahirkan generasi yang corrupted, yang rosak, dan yang akan jadi pemimpin daripada generasi itu pula daripada kalangan yang corrupted ini, lalu pemimpin itu pun naik sebagai pemimpin yang corrupted, yang rosak. Ya. Sebab itu Imam Ghazali sentiasa tekankan, kalau kamu nakkan pemimpin yang baik, kamu baiki generasi kamu. Khususnya kaum muda.
Ya. Ya. Khususnya kaum muda. Maksudnya suatu tidak menjadi masalah jika kerajaan ingin memberikan peruntukan yang besar untuk transformasi jiwa. Dan ini mesti kembali kepada jalan agama. Mesti bagaimana untuk nak fix up hati, bagaimana untuk nak perbaiki hati, dia mesti melalui kaca mata agama. Jangan pula nanti kerajaan keluarkan peruntukan yang besar untuk perbaikan jiwa, untuk perbaikan hati, tiba-tiba pendekatan dan approach yang digunakan untuk nak baiki hati guna cara barat. Mereka mana tahu tentang hal ehwal hati. Cara barat, lifestyle barat, pendekatan barat, mereka mana tahu selok belok hati. Selok belok hati adalah dibincangkan secara terperinci dengan secara tuntas di dalam agama Islam. Ya. Jadi tidak menjadi masalah jika ada peruntukan yang khusus untuk bagaimana untuk didikan hati kepada manusia. Program-program yang dijalankan. Contohnya seperti yang dijalankan oleh yang tazkirah pagi ini yang dianjurkan oleh Majlis Dakwah Negara. Majlis Dakwah Negara. Ini adalah salah satu inisiatif. Ini adalah salah satu inisiatif untuk mendidik jiwa manusia. Tetapi sudah tentu tidak mencukupi hanya satu sahaja. Maka ia perlu digemblengkan dalam bentuk yang lebih syumul, yang lebih holistik, bukan sahaja ianya dihadapkan kepada rakyat jelata semata-mata, tetapi pada setiap lapisan, pada lapisan pemimpin, lapisan atasan, lapisan orang yang berada di lapangan kementerian, mereka yang berada pada kedudukan eksekutif, mereka yang berada pada kedudukan legislatif, mereka yang berada pada kedudukan kehakiman. Bahkan generasi ini perlu dididik dan diberi kepentingan dan keutamaan bagaimana hati mereka dapat berada di atas acuan dan diwarnakan dengan sibghatullah, dengan acuan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam surah Al-Baqarah, sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Acuan Allah, adakah sesuatu yang lebih baik daripada acuan Allah? Allah tanya di dalam Al-Quran. Jadi, bagaimana generasi ini hati mereka, jiwa mereka dapat dicetak, dapat diacukan. Dan segalanya itu dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Sudah tiba masanya untuk ilmu tasawuf diangkat. Ilmu tasawuf dimartabatkan supaya apa? Ilmu ini dimasyarakatkan supaya manusia mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melakukan transformasi jiwa mereka. Bagaimana untuk mengubah diri mereka. Segalanya bermula dengan hati. Hati adalah raja. Rasulullah SAW mengatakan bahawa pada diri kamu ada satu bahagian yang mana kalau dirinya baik, maka baik keseluruhannya. Jika ianya rosak, maka rosak keseluruhannya. Ala wahyal qalb. Dan itu adalah hati. Hati manusia. Kerana itu Imam Ghazali kata, hati manusia adalah ibarat raja. Yang mana anggota badan kita adalah rakyat jelata. Rakyat jelatanya. Dan rakyat jelata mengikut perkataan raja, iaitu hati kita. Maka jika hati tidak dididik, hati tidak diberi acuan yang benar dan tepat, maka anggota badan akan melakukan corruption, melakukan kerosakan. Bila melakukan kerosakan, jika dia berada di atas kepimpinan, maka dia menjadi multiplier effects. Dia memberikan kesan yang buruk secara massa, secara berleluasa, kerana orang-orang berada di bawah kepimpinannya. Betapa bahayanya. Sebab tu Imam Ghazali sentiasa, kalau kamu inginkan pemimpin, kamu baiki generasi kamu. Sebab generasi ini akan jadi pemimpin kamu. Selagi diberikan ilmu agama yang mencukupi, dijadikan perkara yang sekunder, ilmu agama menjadi sesuatu yang hanya sebagai pilihan selektif, kan? Ataupun perkara yang jadi elektif, maka
kedudukan agama itu selamanya tidak bertakhta dalam jiwa generasi ini. Ya. Agama untuk bertakhta, ianya memerlukan suatu penggebelengan, suatu usaha, suatu usaha yang bersepadu, suatu usaha yang digebelengkan. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam negara Malaysia yang mana dalam perkara 3 perlembagaan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Ya. Agama persekutuan. Maka di situ mempunyai suatu daya kekuatan sebenarnya. Hingga perlembagaan itu telah perlembagaan Malaysia itu telah diislamkan sebenarnya. Kalau salah seorang daripada pakar undang-undang negara mengatakan bila mengkaji perlembagaan negara, sebenarnya perlembagaan negara Malaysia ini sudah pun disyahadahkan. Maka setiap daripada gerak-geri apa yang dilakukan di Malaysia ini, sama ada sektor pendidikan ataupun bidang pelajaran, maka boleh dijadikan Islam sebagai tonggaknya. Jika ingin memasakkan sains di bumi Malaysia, jadikan Islam sebagai tonggaknya, tidak menjadi masalah. Untuk bangunkan geografi, untuk bangunkan teknologi, untuk bangunkan, dan semuanya berpaksikan kepada pandangan alam Islam. Ianya menjadi sesuatu yang tidak ada masalah langsung, bahkan ianya menepati dan selari dengan perlembagaan negara. Kerana kita bukan duduk sebuah negara yang dalam perlembagaan mereka pun tidak meletakkan kepentingan agama. Kita lain, kita negara Malaysia, Allah SWT telah berkati. Allah Ta'ala telah berkati yang mana negara ini negara umat Islam, yang pemimpinnya adalah pemimpin umat Islam, yang undang-undangnya yang sepatutnya adalah undang-undang Islam yang menepati cara Islam. Ya. Walhasil dalam ilmu tasawuf lah, dalam agama Islam lah yang akan mengajarkan apakah langkah demi langkah bagaimana seseorang itu perlu melakukan transformasi jiwa, melakukan perubahan daripada dia mencari bimbingan, dia mencari ahli ilmu yang dapat memimpin dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keinginan, kerana ujian kita di atas dunia ini ya, adalah bagaimana kita menghalakan keinginan kita. Ya. Dan di hari akhirat, segala perhisaban dan persoalan di hari akhirat adalah bergantung kepada keinginan yang manusia halakan di atas dunia ini. Apakah yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keazamannya, apa yang menjadi nekatnya, bagaimana dia menghalakan kehendaknya. Dan segalanya itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita dihisap di hari akhirat adalah kerana keinginan tersebut. Kerana perbuatan kita ini walaupun ianya bergerak mengikut keinginan kita, tetapi perlakuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diciptakan. Dia bergerak mengikut keinginan. Jadi Allah akan tanya keinginan kita, apa yang kamu inginkan ketika di dunia? Kamu inginkan Allah ataupun kamu inginkan dunia? Kamu inginkan akhirat? Ya, kamu inginkan akhirat ataupun kamu inginkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka demikian muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dia bermula dengan hati. Seseorang ingin berubah, ya, ulama sentiasa mengatakan, ulama ditanya bagaimana kami boleh berubah. Ulama kata pertama sekali kamu mulakan dengan niat untuk berubah dan berkeinginan yang kuat, lalu kamu berusaha mengotakan dan menyempurnakan keinginan tersebut. Ya. Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaih, Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaih mengatakan, jika kamu membuka satu pintu niat kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka beribu-ribu pintu kebaikan kepada kamu. Yang penting kamu buka niat kebaikan dan kamu mula berusaha ke arahnya. Ya. Dan kemudian langkah berikutnya, selepas keinginan, kamu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalani kehidupan taubat. Kehidupan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat. Ya. Selepas taubat, kamu mencari circle, iaitu kamu mencari
persahabatan yang dapat menghalakan kamu kepada misi yang sama, iaitu kamu nak sampai kepada Allah. Cari sahabat akhirat, cari sahabat agama, cari sahabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mengingatkan kamu dan dapat sentiasa menegur kamu. Kita ni kadang-kadang kalau kita tak bercampur, kita tak tahu aib kita. Kita tak tahu kekurangan kita. Tapi bila kita bersahabat dengan sahabat yang baik, maka dia dapat tegur apa kesalahan kita, aib kita yang selama ni kita tak pernah nampak. Tapi apabila Imam Ghazali kata, bila kamu bercampur, bersahabat, niatkan bahawa supaya dengan itu kamu dapat belajar apa aib yang ada pada diri kamu. Kalau tidak, kamu tak nampak. Ya. Demikian beberapa perkara yang perlu dipentingkan dalam transformasi jiwa. Yang pertama sekali, niat untuk kita nak berubah. Allah pandang niat kita. Lalu niat kita itu Allah Ta'ala akan kurniakan kita kekuatan pula untuk kita berubah, untuk menggerakkan segala anggota badan kita dan apa yang kita Allah Ta'ala kurniakan amanah untuk kita gerakkan untuk mendapatkan ketinggian darjat di sisi Allah. Niat, kemudian keinginan, inginkan. Kita kena inginkan Allah, kita kena inginkan akhirat. Ya. Keinginan perlu ada. Sebenarnya keinginan dan niat dia lebih kurang sama sahaja. Ya, tetapi ada perbezaan sedikit. Selepas keinginan, mula bertaubat kepada Allah SWT. Tinggalkan apa yang telah kita lakukan, ya, daripada pelanggaran kepada Allah, mula kita tinggalkan dan kita hidup di atas makna hati yang kembali kepada Allah. Maksud taubat adalah kembali. Maksudnya sentiasa kembali kepada Allah. Kalau tersungkur bila-bila pun, cepat-cepat kembali kepada Allah. Back on track. Itu namanya hayatul taubah, kehidupan taubat. Kemudian yang berikutnya, untuk transformasi jiwa, kita perlu mencari circle yang dapat membantu kita. Circle yang dapat membantu agama kita. Akhirnya kita ini akan disoal oleh Allah SWT berkenaan apa yang kita bekalkan di dunia ini daripada agama kita. Ya. Maka cari circle, cari persahabatan yang dapat membantu. Yang dapat membantu, dapat meningkatkan takut kita pada Allah, dapat meningkatkan rasa tamak kita kepada apa yang berada di sisi Allah SWT, dan circle yang dapat membantu kita meningkatkan rasa cinta kita dan rindu kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Circle yang sentiasa dapat memberi input yang baik, yang dapat sentiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kerana ilmu ini cahaya, maka apabila sentiasa bertambah ilmu yang bermanfaat, ianya menjadi cahaya menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita kekuatan kepada kita semua agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah itu, tetapi manusia tidak apa yang diajarkan dalam agama kita, manusia tidak menunggu hidayah datang kepada dia. Betul, hidayah Allah Ta'ala yang datangkan, Allah pilih siapa yang bagi taufik hidayah, tetapi manusia tidak menunggu taufik dan hidayah tersebut. Manusia memburu taufik dan hidayah. Manusia memburu hidayah Allah. Itulah keinginan. Dia yang berusaha untuk nak dekat dengan agama. Dia yang berusaha nak dekat dengan Allah. Di situ nanti dilihat ada niat, Allah lebih besarkan jalan dan juga lorong hidayah kepadanya. Ya, betul, ada orang yang langsung Allah boleh bagi dia terus. Macam ada orang jadi jutawan, dia tak usaha apa-apa, tetapi mungkin dia dapat warisan pusaka, tiba-tiba terus jadi jutawan. Memang ada. Tetapi orang yang lain tidak boleh menjadikan dia sebagai contoh. Oh, saya pun tak payah kerja lah, mana tahu saya pun dapat waris pusaka. Tidak boleh. Sebab dunia ini asbab perlu mencari. Jika seorang nak cari rezeki, seorang nakkan rezeki, dia kena cari rezeki. Walaupun dalam Quran Allah kata Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah tidak boleh ditunggu-tunggu. Perlu diburu. Hidayah jangan nanti-nanti, tapi dicari. Itu konsepnya dalam agama kita. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa meletakkan kita dalam persahabatan yang baik bersama kawan-kawan yang sentiasa mengingatkan kita. Kita sentiasa berada dalam tim, dalam grup yang sama misi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berada di penghujung, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak muslimin muslimat untuk mengikuti
dakwah dan juga program-program serta majlis yang digerakkan oleh Majlis Dakwah Negara. Dan saya mengajak untuk tuan-tuan dan puan-puan mengikuti FB Majlis Dakwah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ini FB-nya. Apakah nama FB-nya? Majlis Dewan Dakwah. Nama FB-nya Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ya, banyak program-program dan juga kuliah-kuliah yang seperti ini dijalankan oleh mereka secara dalaman, secara luaran, secara pihak atasan, secara pihak pertengahan dan bawahan. Majlis Dakwah Negara menjalankan peranan yang penting dalam negara kita dalam menyebarkan dakwah dan juga menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama pakat memberikan sokongan agar ianya dapat mendapat kerjasama daripada setiap pihak agar dengannya menjadi asbab untuk terangkatnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah air kita yang tercinta ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.